Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir pelajar telah mengikuti proses pertama, proses penerbitan ayat, itu proses pengguguran. Jadi setelah kita dah faham yang itu, telah kita bertenang sebagainya, kita tengok proses kedua pula, iaitu proses penyusunan semula. Jadi ini proses penyusunan semula. Menerbitkan ayat dengan cara menyusunkan semula. Ada 3 proses, ada 3 cara, ya, ada 3 jenis. Apakah nak susun macam mana? Itu kena faham. Apakah yang nak disusun? Baik. Ada 3 cara, iaitu tengok. Kita susun apa? Yang pertama, kita susun frasa nama subjek. Yang kedua, kita susun frasa nama objek. Yang ketiga, susun dengan membina ayat songsang. Saya faham, pelajar pada sebut subjek dengan objek, oleh sebab mungkin tak begitu kuas penguasai, kita akan keliru apa pula subjek, objek, subjek. Ni. Tapi kalau pelajar sudah faham pada awal, tak apa. Tapi saya tunjuk lagi, subjek apa bezanya. Keliru antara subjek dan objek. Pelajar saya dulu pernah keliru. Pelajar bagus tapi dia dah keliru sebut subjek objek. Maklumlah benda ni tak biasa disebut kan. Senang saja. Baik. Kucing itu menangkap tikus. Kucing ni adalah subjek ayat. Subjek ni saya lebih mudah kata apa? Benda ayat. Menangkap tikus cerita. Baik. Ini subjek. Kucing subjek. Subjek. Tikus ni objek. Objek ni terdapat dalam ayat ataupun terdapat ataupun hadis lepas kata kerja arti transitif. Menangkap apa? Itu objek. Jawapan apa? Objek. Ni. Kalau ayat yang bukan arti transitif tak ada. Baik, contoh lain. Kerajaan menyelesaikan masalah petani. Baik. Objek ni jawapan kepada apa? Kucing itu menangkap tikus. Kita tanya menangkap apa? Jawapan apa? Itu objek. Kerajaan menyelesaikan masalah petani. Masalah apa? Jadi maksudnya apa? Objek terdapat dalam ayat arti transitif saja. Itu faham konsep tak? Ayat ni tak ada. Kalau misalnya diminta bina ayat yang objek, carilah yang ada macam ni senang. Kucing itu menangkap tikus, mereka mengejar anjing ke apa semua, mereka menebang pokok. Sebab apa? Ayat arti transitif ni ayat yang boleh dipasifkan. Dah belajar ni. Baik, tikus ditangkap oleh kucing itu. Baik, habis. Itu nak faham antara subjek dengan objek yang keliru, ya. Subjek ialah benda atas depan ayat, objek ialah perkataan yang hadis apa kata kerja ataupun penyambut dia. Dan ini mesti kata nama. Okey, baik. Baik, macam ni, ya. Yang pertama, nak susun apa? Yang pertama, susun semula frasa nama subjek. Subjek disusun balik. Yang ni sebenarnya senang je. Kita ubah ayat aktif kepada ayat pasif. Contohnya macam ni. Susun semula ni, istilahnya bunyi nampak macam hebat. Penyusunan semula frasa nama subjek. Sebenarnya, ayat aktif, kita tukar boleh pasif. Jawab soalan ni. Baik, contohnya apa? Petani itu menanam sayur. Petani itu menanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran ialah objek. Dan objek ni mestilah frasa nama. Menanam apa sayur-sayuran? Ingatlah, objek. Jadi sekarang ni, ini ayat aktif. Menanam. Kita boleh pastikan. Cuba pastikan. Sayur-sayuran ditanam oleh petani itu. Kalau pasti jadi macam ni. Sayur-sayuran ditanam oleh petani itu. Jadi sekarang, penyusunan semula frasa nama subjek. Jadi sekarang ni, dalam ayat aktif, objek ayat ialah sayur-sayuran. Menanam sayur-sayuran. Tetapi dalam ayat pasif, sayur-sayuran tadi, objek ayat ni bertukar menjadi subjek ayat dalam ayat pasif. Tengok ni. Jadi, sayur-sayuran ditanam oleh petani itu. Jadi sekarang ni, apa ni? Sayur-sayuran tadi menjadi subjek. Jadi maksudnya apa? Jadi senang saja, kalau rasa payah, pelajar ingat macam ni. Ayat aktif, tukar oleh pasif. Memanglah, petani itu menanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran ditanam oleh petani itu. Ali baca buku. Buku depan dalam ayat pasif, objek tadi menjadi subjek ayat. Nampak macam ni, nampak tak? Contoh lain. Dalam ayat aktif, petani itu menanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran ialah objek. Dan ini memang pasal nama lah sayur-sayuran. Pelajar faham. Tetapi dalam ayat pasif, sayur-sayuran ini telah menjadi subjek ayat. Masih pasal nama. Jadi maksudnya apa? Kalau diminta menerbitkan ayat melalui proses penyusunan semula frasa nama subjek, yang bimbang, dia beri ayat aktif, tukar oleh pasif. Macam tu. Baik, ya? Contoh kedua, kami membincangkan tajuk pencemaran. Tajuk pencemaran merupakan objek. Kepada kata kerja, membincangkan. Cuba pastikan, kami membincangkan tajuk pencemaran. Kalau kita pastikan apa? Tajuk pencemaran kami bincangkan. Jangan buat dibincang oleh kami. Sebab tu kata dia ada berkaitan. Kena faham konsep ayat pasif tu. Jadi sekarang ni, walau apapun kami membincangkan tajuk pencemaran. Ini adalah objek ayat dalam ayat aktif. Dalam ayat pasif, tajuk pencemaran telah menjadi subjek ayat. Jadi senang je lah. Maksudnya, penyusunan semula frasa nama subjek, maksudnya dia beri ayat aktif, tukar boleh pasif. Senang saja. Ataupun kalau minta bina satu contoh ayat yang telah mengalami proses penyusunan semula. Pelajar
buat ayat aktif macam ni. Ali menanam bola. Bola ditanam oleh Ali. Bapa menanam pokok. Pokok ditebang oleh bapa. Senang dia jadi macam tu. Dah nampak tu. Jangan buat ayat panjang. Sebab dia tengok, kita faham atau tidak proses ni. Jadi senang. Satu. Jadi penyusunan semula tadi, proses apa? Penyusunan semula satu, penyusunan semula frasa nama subjek. Artinya, daripada ayat aktif, tukar pasti. Susun semula tu. Susun semula subjek tadi. Daripada sini ke depan. Nampak? Tu faham? Boleh? Yang kedua, tengok yang kedua. Penyusunan semula frasa nama objek. Dah sebut objek tadi. Di sini senang juga kalau kita faham. Tapi pelajar mungkin nampak payah. Ayat yang asalnya ada dua objek, disusun semula supaya menjadi satu objek. Ni kita belajar dulu ayat yang satu dan ayat yang dua objek. Baik, contohnya macam ni. Rahim menghadiahi Tini seutas jam tangan. Saya dah ada sebut dulu dalam siri saya. Nak tahu dua objek senang saja. Rahim menghadiahi siapa apa. Itu dua objek. Siapa apa, dua objek. Ya? Baik. Baik. Jadi Tini objek tepat. Yang kedua ni objek CP. Rahim menghadiahi Tini seutas jam tangan. Baik. Ayat ni dua objek. Kita nak tukar, nak susun semula supaya menjadi satu objek. Macam mana? Tukar ya. Rahim menghadiahkan apa kepada siapa. Jadi yang konteks ni, Rahim menghadiahkan seutas jam tangan kepada Tini. Kalau yang dua objek, dia ada ni, ada apa? Diselitkan dengan kata senama sini. Kepada ataupun untuk tengok ayat, ya, macam ni. Macam kalau satu objek, Rahim menghadiahi siapa apa. Kalau dua objek. Kalau satu objek, Rahim menghadiahkan apa kepada siapa. Menghadiahkan apa kepada siapa. Rahim mengirimkan apa kepada siapa. Rahim mengirimkan buku kepada kawannya. Kalau dua objek, Rahim mengirimi kawannya buku. Macam tu. Okey. Yang kedua, ibu memasakkan kami bubur kacang. Satu objek, dua objek. Tentulah dua objek. Kenapa? Ibu memasakkan siapa apa. Siapa apa. Kalau nak jadikan satu objek, ibu memasak apa kepada siapa. Memasakkan apa, siapa memasakkan siapa apa. Siapa apa. Ini apa ni, dua objek. Ibu memasak bubur kacang kepada kami. Ibu memasakkan, okey. Ibu memasak bubur kacang. Ibu memasak apa kepada siapa. Nampak? Jadi maksudnya, penyusunan semula frasa nama objek, maksudnya ayat yang diberi itu dua objek, dia susun kepada satu objek. Itu satu. Kena faham konsep itu. Dua objek, dia satu. Lebih mudahlah. Okey. Boleh faham? Tengok kalau tak faham ni, tengok balik cara nak menyusun atau membina ayat yang dua objek, satu objek. Dia berkait. Ya? Jadi, yang pertama tadi, kita ayat aktif pasif. Yang kedua, dua objek per satu objek. Yang ketiga, susun semula melalui ayat songsang. Ayat susunan biasa disusun menjadi ayat songsang. Jadi pelajar perlu mengingati jenis-jenis ayat songsang yang telah dipelajari itu. Macam-macam songsang kita boleh buat kan? Ada banyak songsang dulu. Contohnya yang mudah. Roy di padang bola petang tadi. Roy subjek, di padang bola petang tadi, yang biru ni adalah predikat. Songsangkan, kita boleh songsangkan seluruhnya, seluruh predikat. Ambil yang biru depan. Di padang bola petang tadi Roy. Ini songsang keseluruhan. Kita boleh songsang sebahagian. Di padang bola, yang biru ni lah predikat. Roy dah masuk ini, dah songsang. Di padang bola, Roy petang tadi. Di padang bola, Roy petang tadi. Boleh macam tu. Ataupun petang tadi, Roy di padang bola, sebahagian itu. Kita tak bincang lah sebahagian apa, tapi ini contoh ya. Okey, baik, contoh. Baik, kita boleh buat macam tu. Baik. Maksudnya ini susun semula melalui ayat songsang. Kalau dia minta songsang macam mana, kita bagilah. Baik. Yang kedua, ceramah kejaya akan diadakan pada petang esok. Ini ayat biasa. Subjek depan, predikat di belakang. Kita boleh letak depan ni, contohnya apa? Akan diadakan ceramah kejaya pada petang esok. Satu. Jadi ini proses apa ni? Perdepanan apa ni? Akan diadakan. Akan kata bantu. Contoh lain. Pada petang esok akan diadakan ceramah kejaya. Boleh macam ni. Baik. Jadi akan diadakan ceramah kejaya pada petang esok, pendepanan kata bantu dan kata kerja. Akan ingat kata bantu, diadakan kata kerja. Ini pendepanan apa? Kata bantu dan kata kerja. Pada petang esok akan diadakan ceramah kejaya. Pada petang esok adalah pendepanan unsur keterangan. Keterangan di belakang, ini keterangan waktu. Baik. Jadi itulah tiga proses. Proses apa tadi? Tiga proses penyusunan semula. Baik. Jadi kita secara rumusannya,
Proses penyusunan semula iaitu membina ayat baru dengan menyusun unsur-unsur tertentu dalam ayat yang sudah ada, yang ayat lama. Yang disusun tiga cara tersusun, iaitu menyusun semula frasa nama sebagai subjek. Ingat tak apa ni? Ini senang je, iaitu menukarkan ayat aktif pada pasif. Dia akan beri ayat aktif, kita tukar ayat pasif. Kalau dia minta kita tukar, dia beri ayat aktif, tukar pasif. Ataupun kalau disuruh kita buat sendiri, kita bina ayat aktif, kita tukar pada pasif. Mudah je. Yang kedua, menyusun frasa nama objek. Apa dia? Objek ada dua dia. Dia dapat adjektif P, dia beri yang dua objek, kita tukar jadi satu objek. Menukar ayat yang dua objek pada ayat satu objek. Istilah yang nampak macam bagi pelajar saya rasa macam susah sikit nak ingat tak? Menyusun semula frasa nama sebagai subjek, sebenarnya tukar saja ayat aktif dan pasif. Bila tukar ayat aktif pasif, subjeknya memang berubahlah. Okey. Objek dalam ayat aktif menjadi subjek dalam ayat pasif. Menyusun semula frasa objek, frasa nama objek. Yang dua objek tukar je satu. Yang ketiga, menyongsangkan ayat usulan biasa. Ayat usulan biasa dia akan sosang dengan berbagai-bagai cara. Baik, ini tiga proses untuk proses penyusunan semula. Okey, baik ya. Jadi kita dah habis yang sini, kita boleh tengok soalan. Ada soalan tak? Yang manakah ayat yang mengalami proses penyusunan semula? Soalan-soalan STP semua ni. Diorang peperiksaan akan saya jelaskan nanti. Ini agaknya berlaku tak proses penyusunan semula? Diorang peperiksaan akan saya jelaskan nanti. Akan saya jelaskan. Ini tentulah ayat pasif. Pasif apa? Pasif kata ganti nama diri pertama. Ayat aktifnya, saya akan menjelaskan diorang peperiksaan nanti. Jadi ini, ayat aktif, dah tukar boleh pasif. Ayatnya mengalami proses penyusunan semula. Ingat tadi, penyusunan semula ada tiga ni. Aktif pasif, yang dua objek, yang satu objek, yang susunan biasa jaga songsang. Susun semula. Pelancong asing disambut dengan paluan kompang. Pasif juga disambutnya, Pak. Saya cepatkan disambut. Okey, ini pasif kata-kata di pertama. Yang pertama ni. Yang kedua, pasif di. Jadi, ayat pasif susun semula. Yang ketiga, Razi membeli kain songket buatan Terengganu yang mahal itu. Ini tak ada ni membeli. Ini ayat aktif. Yang keempat, berita melaporkan bahawa indeks saham mencapai paras tertinggi pada minggu lepas. Melaporkan. Ini pun ayat aktif. Jawapannya apa? Jawapannya 1 dan 2. Ini saja. Terima kasih. Jadi kita habis proses penyusunan semula. Okey, pelajar boleh tengok pendek-pendek dan boleh ulang jika kurang faham. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.